Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya daripada kumpulan 2 ingin membentangkan bisnes model canvas bagi produk termus kami iaitu Multi-Cup 2-in-1. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang. Yang pertama iaitu Fairul, Haikal, Alia, Izzati, Aziza, Priyanka dan Atika. Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi semakin pesat yang menyebabkan masyarakat terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Oleh itu, muncullah permasalahannya di sini iaitu masyarakat tiada masa memiliki air bersih yang boleh dipanaskan dan disejukkan. Jadi, kami telah mencipta satu botol termus Multi-Cup 2-in-1 yang mempunyai pelbagai fungsi yang dapat menyelesaikan masalah manusia. Masalah pelanggan. Multi-Cup 2-in-1 dapat menyelesaikan masalah pengguna yang hendak keluar tanpa membawa mesin kowe atau cooker untuk memanaskan atau menyejukkan air. Multi-Cup 2-in-1 juga lebih menjimatkan dari segi elektrik, massa dan tenaga. Ia juga mudah dibawa ke mana sahaja. Value proposition yang dimiliki pada produk kami ialah dapat memanaskan dan menyejukkan air, mempunyai pembesar suara, penunjuk suhu, peringatan minum air, membekalkan tenaga ataupun bateri, dilengkapi dengan lampu LED pada penutup botol yang menunjukkan suhu air, tahan lasa, dapat membancuh air dengan menekan butang, mudah dibawa serta mempunyai reka bentuk yang menarik. Customer relationship. Bagian ini menerangkan bagaimana kami mendapatkan, menyimpan, dan mengembangkan pelanggan. Yang pertama, dapatan. Kami telah menyediakan kemudahan kepada setiap pelanggan yang ingin membeli dengan kami. Contohnya, boleh membeli melalui saluran Shopee dan Lazada. Yang kedua, simpanan. Kami akan memberikan kad keahlian kepada setiap pelanggan yang telah membeli agar dapat memberikan harga yang lebih murah sekiranya mereka ingin membeli semula produk kami. Yang ketiga, berkembang. Bagi mengembangkan produk kami telah menjalankan pengiklanan berkaitan Multi-Cup 2-in-1 di media sosial. Customer segment. Kami memfokuskan jualan kami kepada beberapa kategori, antaranya kategori golongan-golongan yang sibuk bekerja dan sibuk belajar. Yang kedua, golongan ibu yang sibuk bekerja dan menjaga anak. Dan yang ketiga, kategori golongan yang menyukai aktiviti lasak dan pengembaraan. Key resources. Sumber utama mengenai produk kami terbahagi kepada dua, yaitu sumber fizikal dan manusia. Sumber fizikal seperti kilang utama, peralatan dan mesin. Bagi sumber manusia seperti pekerja dan pereka. Key aktiviti yang dijalankan bagi produk kami ialah perkhidmatan pelanggan di mana membantu pelanggan yang mengalami masalah, promosi di mana ia mempromot produk kami di pasaran, dan penyelidikan dan pembangunan di mana produk kami sentiasa inovasi mengikut pengedaran teknologi. Bagi item yang seterusnya ialah channel. Channel ni saluran pengedaran barang dari syarikat adalah dari pelbagai cara termasuk kedai, dalam talian ataupun kedai runcit. Sebagai komponen utama rangkaian bekalan keseluruhan syarikat, saluran pengedaran juga melakukan beberapa aktiviti utama bagi syarikat kami termasuk menyimpan stok, menjual produk, membeli perkhidmatan keselamatan kepada produk. Bagi penjualan produk kami secara atas talian, kami menggunakan platform Shopee, Lazada, Amazon ataupun marketplace untuk melakukan proses penjualan. Dengan cara ini lebih mudah dan lebih senang untuk para pembeli yang berada di luar kawasan yang tidak dapat membeli secara walk-in di kedai kami, malah boleh mendapatkannya di platform
tersebut. Malah ini dapat memudahkan produk kami mengembang ke seluruh pelosok dunia untuk mendapatkannya. Untuk yang seterusnya adalah cost structure. Syarikat kami memfokuskan kepada cost driven, yang bermaksud lebih terfokus dalam meminimalkan bayaran agar struktur lebih rapi. Oleh itu kami membahagikan pengeluaran menjadi dua bahagian, iaitu variable cost dan juga fixed cost. Untuk variable cost, ianya adalah pembiayaan yang dikeluarkan sesuai dengan pemakaian ataupun mempunyai faktor yang mempunyai variable cost meningkat. Ianya juga termasuk variable cost adalah pembiayaan elektrik, air, pembiayaan gaji pekerja dan juga sewaan kedai. Untuk yang kedua ialah fixed cost. Fixed cost ni pula adalah pembiayaan yang dikeluarkan secara terus-menerus, yang termasuk fixed cost adalah pembiayaan gaji pekerja, mesin, peralatan dan juga lain-lain. Dan kami melihat bahawa pembiayaan yang besar adalah pembiayaan bagi mesin, peralatan dan juga gaji pekerja. Okay, yang seterusnya ialah revenue stream. Revenue stream ni boleh diartikan juga sebagai sumber pendapatan yang diperolehi oleh perniagaan kami. Revenue stream ini selama ini dilakukan oleh produk kami, iaitu Multi-Cup 2-in-1 ini hanya melalui penjualan saja. Okay, penjualan saja ni bermaksud di sini adalah penjualan yang terjadi di saat mempunyai pemesanan dari pelanggan sahaja. Okay, apabila tidak ada pemesanan daripada pelanggan, maka tidak ada penjualan. Oleh itu kami meletakkan harga pembelian untuk satu botol adalah sebanyak RM200, dengan harga pembelian untuk pelanggan kami memberi sebanyak 5% diskaun, dan untuk harga pembelian secara bukal kami memberi 20% diskaun. Walau bagaimanapun, untuk para pelanggan yang kurang berkemampuan, kami memberi jaminan untuk membayar secara ansuran, iaitu selama 2 bulan kepada pekerja dan 5 bulan kepada para pelajar. Key partner bagi produk Multi-Cup 2-in-1 ini terdiri daripada perniagaan Jam Meme, Bapa Metal Material Co. Ltd, Al Ihsan Sport SDM BHD, Divan.com dan online marketer. Cash flow atau aliran tunai dalam perniagaan kami adalah aktiviti duit masuk dan duit keluar yang berlaku sepanjang perjalanan perniagaan Multi-Cup 2-in-1 yang berharga RM200 sebotol. Aliran tunai tersebut menunjukkan aktiviti-aktiviti yang telah berlaku seperti jualan produk kami, yaitu Multi-Cup 2-in-1 dari bulan Januari hingga bulan Desember, yaitu selama 1 tahun yang bermodalkan sebanyak RM10.000. Bagi untuk SWOT analisis, kekuatan produk kami adalah mempunyai produk yang sememangnya dikenali dan berkualiti tinggi, dan corak sentiasa diperbaharui dan tahan lasak. Untuk kelemahan bagi produk kami, bukan semua orang mampu memilikinya disebabkan oleh faktor harga yang mahal, dan ianya juga perlu bersaing dengan syarikat yang lain yang menawarkan barangan yang sama tetapi jenamanya berbeza dan lebih murah. Untuk peluang, perlu berusaha untuk mendapat keyakinan pelanggan, mampu untuk bersaing kerana masih terdapat produk yang murah dan juga berkualiti. Dan ianya juga berbeza dengan syarikat dari segi penggunaan material yang berkualiti. Untuk ancaman, perlu bersaing dengan keluaran syarikat lain dan juga perlukan penjagaan yang baik kerana tergolong dalam produk yang mudah pecah. Apa yang boleh kami membuat
kesimpulan daripada pembentangan kami pada hari ini adalah bagi sesebuah firma atau syarikat rancangan pemasaran amat penting dalam menentukan sama ada berjaya ataupun tidak syarikat tersebut. Oleh itu, setiap perancangan yang dibuat haruslah mengambil kira dalam semua aspek. Antaranya ialah yang paling utama adalah cara pemasaran yang dilakukan oleh sesuatu syarikat untuk menarik minat pembeli. Walau bagaimanapun, seorang pengurus pemasaran perlulah bijak dan peka dengan keadaan pemasaran semasa dan cekap bertindak jika berlaku sesuatu insiden di luar jangka. Sekian pembentangan kami pada hari ini.